صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita pada petang ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah. Marilah sama-sama kita mendoakan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sakinah, ketenangan, keberkatan, kebaikan dan keampunan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada petang ini kita akan membacakan hadis yang kelima daripada buku 10 kelebihan menjadi pendamping Al-Quran. Dan pada petang ini kita akan masuk pada kelebihan yang kelima dan kelebihan yang keenam. Kelebihan kelima iaitu selalu didampingi malaikat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi shadidun falahu ajran." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafaznya, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Manakala perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan dia mengalami kesulitan padanya, maka dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang pandai baca Quran, yang mahir baca Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang membaca Al-Quran dengan betul dan tepat, dan hidupnya sentiasa mengulang-ulang bacaan Al-Quran, maka orang ini akan sentiasa di dalam hidupnya didampingi oleh para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa golongan manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang hidupnya sentiasa didampingi para malaikat. Yang pertama adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran ni hidupnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan sentiasa didampingi malaikat. Yang kedua adalah Ahlul Zikr, orang yang suka berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah para mujahidin, orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana manusia itu hidupnya sentiasa didampingi malaikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka apa yang diucapkan orang tadi akan diaminkan oleh malaikat. Kalau orang tu berdoa, maka malaikat akan aminkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau orang itu bercakap, maka malaikat juga akan aminkan. Sebab tu al-kalamud doa, kalam ucapan kita ni adalah satu doa. Ada di kalangan manusia yang bila mana dia bercakap sesuatu makbul. Dia cakap apa pun kita cukup takut lah, sebab benda tu jadi. Nabi dalam sebuah hadis, Nabi kita SAW menyebutkan, ada inna min ibadillah, ada di kalangan hamba-hamba Allah, yang mana orang ni lau aqsama 'ala Allah la abarrah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan berikan. Bila dia menyebutkan wallahi, demi Allah, dia sebut kalimah tu, apa yang dia ucapkan akan makbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada satu orang tua, pakcik tua ni, dia suka memburukkan sahabat Nabi yang dijamin syurga, namanya Sa'ad ni, Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya orang pun bagi tahu kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ada satu orang ni, dia selalu memburukkan kamu, dia mengatakan begitu dan begini. Kata Sa'ad, kalau apa yang dia cakap itu betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, moga-moga Allah ampunkan saya. Tapi kalau dia cakap tu sebab dia nak perburukkan saya, dia nak fitnah ke atas saya, wahai Allah, engkau timpakan fitnah kepada dia. Engkau timpakan fitnah kepada dia, panjangkan umurnya, butakan matanya. Sa'ad sebut itu, radhiyallahu anhu, kau panjangkan umurnya, butakan matanya, timpakan fitnah ke atasnya. Kalau dia betul, dia buat sebab dia nak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memfitnah orang, memburukkan orang. Pendekkan cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas dah wafat. Orang tu tak wafat lagi, tak mati. Apa berlaku dekat dia? Dia duduk di tepi-tepi jalan, mata dia dah buta, dia duduk kacau anak dara orang, sedangkan umurnya dah pun hampir 100 tahun dah. Duduk kacau anak dara orang, anak dara naik motor, dia duduk piwik, kan? Anak dara naik motor, dia duduk, dulu tak ada dalam motor, duduk jalan kaki, dia duduk tanya, apa khabar, nama apa, tinggal di mana, nombor telefon ada tak kalau kita lah. Duduk kacau nak darah orang. Bila orang tanya dia, wahai pakcik, dah tua pun masih nak bertindak macam melakukan perbuatan yang buruk ni, dia kata, aku tak daya, tu jadi kecenderungan aku dah suka sangat dah buat benda ni. Katanya, aku terkena doa Sa'ad. Tu terkena doa Sa'ad. Bila malaikat mendampingi kita, ucapan kita Allah makbulkan. Allahu akbar. Baru ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat kampung Kejabi tu, Pak Ngah, pakcik tu bagi tahu kat saya. Dia sembang dengan ayahanda Tuan Syekh, dia kata apa? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abang dia tu sakit jantung. Sakit jantung. Kira doktor kata nak kena bus spring lah jantung tu. Duk makan ubat macam-macam, sampai tahap nak kena bus spring. Dia kata, usahalah tak akhir sekali. Apa dia? Dia kata nak pergi jumpa dah Ustaz Zainal Asri. Dia pun pergilah jumpa Syekh Zainal Asri. Syekh minta ayat sikit, buat ayat pendawak. Syekh pun baca doa, bagi minum. Dan minum. Seminggu lepas tu dia kata apa? Doktor cek dah, tak perlu dah jantung, tak perlu buh spring dah. Doa mustajab. Ada satu orang waris juga, kawan-kawan kamu ni, dia main bagi tahu. Masa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi tahu kat Syekh, dia kata, Ustaz, Syekh, saya ni duk teringin anak baru, tapi anak saya yang last waktu tu lah, umur dah lebih 10 tahun dah, kan? Dah 10 tahun dah umur ni. Jadi saya nak minta Syekh doa bagi anak saya, bagi saya ni, isteri saya lekat pula. Berapa bulan lepas tu mengandung, salin lah pun. Salin dah besar lah, 6 bulan lah.
Ini nak cerita kata, kalau orang tu hidupnya didampingi malaikat, hak dia cakap tu mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Dan orang yang hidupnya didampingi malaikat, dia rasa nak buat baik lah. Dia tak rasa nak buat jahat. Malaikat akan ilhamkan dia, akan berikan kepadanya dorongan untuk buat baik, buat baik. Tapi kalau orang tu hidup tidak didampingi malaikat, rumahnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kal qabri, seperti kubur. Contohnya rumahnya tak ada baca Quran, Quran pun tak ada, mungkin ada Quran tapi letak di atas mari paling atas, berabuk dah, tak baca. Ataupun rumah dia ada patung-patung. Kan budak-budak perempuan kadang beli teddy bear, tidur dengan teddy bear kan, umur berapa? 19. Teddy bear, tidur peluk teddy bear, malaikat tak masuk rumah. Bila malaikat tak masuk rumah, apa jadi? Yang masuk adalah syaitan dan iblis. Malaikat tak masuk rumah ni malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Saya kata apa? Malaikat tak masuk, bubuh patung banyak-banyak. Malaikat maut masuk. Duduk dalam jamban pun malaikat masuk. Sampai masa kena cabut nyawa, dia cabut. Allahu akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara golongan yang selalu dinampingi malaikat juga adalah orang yang suka berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi cerita ketika mana seorang sahabat, dia kata, Rasulullah, saya ni bila duduk di rumah saya lupalah apa yang kata nikmat syurga, azab neraka, saya lupa. Bila duduk dalam majlis engkau, saya rasa macam syurga depan saya, neraka depan saya. Adakah saya dah munafik? Kan? Nama sahabat tu Hanzalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun sebutlah, memang sifat manusia macam tu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita rasa dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat. Kita ni tak selamat dari neraka. Tapi bila keluar daripada majlis ilmu, kita rasa jauh. Kita dah nampak dunia. Itu memang sifat manusia. Kalau kita boleh hidup, kita sentiasa zikrullah, duduk di mana pun kita ingat Allah, kata Nabi, malaikat akan salam dengan dia. Sa'ah wa sa'ah, malaikat akan salam dekat dia di jalan-jalan. Maknanya hidup didampingi malaikat. Itu orang yang berzikrullah. Pernah jumpa orang yang suka berzikrullah? Duduk di mana pun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Ada orang suka selawat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Cakap pun selawat. Kan? Tazkirah pun selawat. Ada orang suka istighfar, maka orang yang suka berzikrullah, hidupnya akan didampingi malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ada orang suka baca Quran. Kan? Kita pernah didatangi satu orang sahabat Ustaz. Kan? Ustaz Ibrahim, dia antara orang hebat Quran. Duduk di mana pun dia kira Quran. Duduk atas kereta, duduk atas motor. Sampai dia tak baca Quran, tak pernah duduk depan dia selama 8 tahun. Tapi dia baca setiap hari, baca. Sampai Quran dia macam ayat, cukup ingat masyi. Orang yang buta makin dengan Quran, sebab selalu baca Quran. Orang yang hidupnya berzikrullah, selalu berzikrullah dan selalu mengulang membaca Quran, hidupnya didampingi malaikat. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara golongan orang yang hidupnya sentiasa didampingi malaikat ni adalah para mujahidin, orang yang berjihad di jalan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni saya tengok satu video. Ada satu orang temu ramah dengan pasukan mujahidin Palestin, Brigade Al-Qassam. Kan? Dia tanya, tuan, macam mana komen tentang peperangan yang berlaku pada ketika ni? Ni hari yang ke-160 dah kah? Banyak-banyak dah. Dia kata apa? Saya kecewa. Perang kali ni saya kecewa. Tu komen saya. Kecewa? Sebab apa? Adakah mungkin sebab anak kena bunuh ke, keluarga dia mati ke? Begitulah kok kecewa kan? Sebab apa kecewa? Dia kata sebab bila saya berhadapan dengan tentera musuh, saya tengok mereka sangatlah lemah. Dia kata, saya nak boleh capai sampai tahap ni, diizinkan oleh general untuk pergi mewakili Al-Qassam dan penduduk Palestin berjihad, bukannya senang. Berpuluh tahun saya berlatih.
dengan tahajud saya, dengan fizikalnya, pumping, dengan melatih tembak, macam-macam saya lalui nak sampai ke tahap ni. Tapi bila saya berjumpa dengan tentera Israel, rupanya mereka sangatlah lemah, tak padan. Dia kata, kalau saya tahu level ni lah mereka, saya rasa tak perlulah saya berlatih teruk sangat. Tu dia padan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, mau tak kecewanya bila kami 4 orang kat sini, depa ada 11 12 orang kat sana, kami tembak depa tak balas kami, depa lari. Apa hak depa buat adalah depa tembak orang hak tak ada senjata. Itu kami kecewa. Kami yang ada senjata ni, mereka tak berani. Ada satu orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, general daripada tentera tu lah, Al-Isra, bukan Isra yang Quran tu kan. Dia tak lebuh dia ni pada tengah live. Okey, tentera tu, Allahu Akbar. Orang tanya dekat dia, tentera kamu ni bukan paling hebat di dunia ke? Jatuh tangga ke-6 dengan kecanggihan alat apa semua, bantuan seluruh dunia. Di antara hak hebat Amerika, Rusia, China kan, Korea Utara. Israel dia jatuh nombor apa? Dia taklah nombor 6. Kenapa tak boleh tewaskan kumpulan kecil ni? Mereka bukannya ramai, mereka bukan ada kelengkapan, mereka bukan ada kecanggihan, mereka bukan ada sumber kewangan yang hebat seperti kamu. Kenapa tak boleh tewaskan mereka? Kata mereka, bagaimana kami nak tewaskan satu tentera ni yang mereka berjuang untuk mati, kami pula berjuang untuk hidup. Kami berjuang untuk hidup, mereka berjuang untuk mati. Dan ketika kami berhadapan dengan mereka, mereka tidak keseorangan, mereka dibantu oleh tentera-tentera yang datang daripada langit. Mereka tengok ni tentera berjubah putih datang berperang dengan mereka. Kalau kita tengok peperangan Badar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat Nabi yang bernama Ikrimah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata waktu perang Badar tu, masa tu dia tak Islami, dia kata aku tengok tentera musyrikin kepala terpenggal tanpa ada siapa yang penggal. Tu bantuan Allah melalui malaikat. Tak ada siapa penggal, tercabut seri kepala. Sampai dalam perang Badar, kita nak cerita perang Badar nanti ni, bulan Ramadan. Sampai perang Badar ni, dia punya libasan pedang tu, dia punya tengkok ni jadi sik, masak. Kalau kena ni, biasa kalau kena pedang ni, darah memancut, tak berhenti keluar. Ni kena sup. Macam kita sik lah, makan lencok, cincok, dip. Terbakar ni, tak keluar darah. Tu dia pedang daripada mana? Itu tentera Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Abbas, waktu perang Badar tu aku dengar bunyi libasan rotan di atas kepala orang, di udara dengan tu. Dia antara golongan yang hidupnya sentiasa didampingi malaikat adalah para mujahidin. Allahu Akbar. Kata para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dimaksudkan dengan orang yang baca Quran dan dia menghafal Quran ni, hidupnya sentiasa didampingi malaikat as-safaratil kiramil bararah. As-safarah ni malaikat yang musafir di antara Nabi dengan Allah. Dia musafir bawa wahyu. Al-kiram malaikat yang mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu malaikat yang yajtami'ul khairah ataupun tajtami'ul khairah, malaikat yang menghimpunkan segala kebaikan pada diri dia, kemuliaan yang istimewa yang ada pada dia, ada pada dia. Al-bararah, malaikat yang al-bararah bermakna daripada kalimah al-bir, memberi makna at-ta'ah, malaikat yang taat kepada Allah. Orang hafal Quran ni, kata para ulama, mereka di hari akhirat kelak, kalau mereka ahlul Quran, ahlullah, mereka tak duduk dengan manusia. Dahsyat. Di akhirat, mereka tak duduk dengan level-level orang ni, mereka duduk dengan satu kumpulan tertentu. Manusia tak boleh masuk. Yang masuk, yang ada di tempat tu hanya para malaikat Allah yang mulia. Di antara mereka ahlul Quran. Kumpul dengan malaikat di hari akhirat. Tu ahlul Quran. Allahu Akbar.
Dan orang yang tak mampu nak jadi ahli Quran, tak mampu nak menghafaz, cukuplah dia baca, cukuplah bersungguh-sungguh nak baca Quran. Kata Nabi, wa mathalul ladzi yaqra'u, perumpamaan orang yang baca Quran wa huwa yata'ahaduhu, dan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tekun dia baca Quran, belajar sungguh-sungguh nak baca Quran, wa huwa alaihi syadidun, dia mengalami kesulitan padanya, falahu ajran, tak payah sedih orang ni. Mungkin kita tak sampai level bersama malaikat, tapi Allah bagi 2 pahala. Nak sebut huruf sa, nak sebut huruf tha, nak sebut huruf dha, nak sebut huruf apa lagi? Berbelit lidah, tak lepas-lepas nak sebut. Tapi dia belajar, dia usaha, dia berlatih. Maka orang ni dapat setiap kali dia baca Quran dapat 2 pahala, 2 pahala. 1 pahala baca Quran, 1 pahala berusaha nak betulkan bacaan Quran. Itu kelebihan yang kelima. Orang yang menjadi ahli Quran, mereka akan didampingi malaikat. Yang keenam, kita buka surat ke-6. Kelebihan, 10 kelebihan bagi pendamping Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dia akan ditunaikan segala hajat. Ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu al-Quran an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma a'ti as-sa'ilin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sesiapa yang sibuk dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku dan meminta kepadaku. Orang ni hidupnya baca Quran, mengulang Quran. Kita dah cerita pada masa yang lalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara para ulama yang dalam 2 rakaat dapat khatam, kan? Di antara ulama yang 2 rakaat dia dapat khatam Quran, di antara siapa? Imam Abu Hanifah. 2 rakaat khatam. Bukan qul huwallah 3 kali rakaat pertama, qul huwallah 3 kali rakaat kedua, tak. Khatam sungguh ni 2 rakaat. Imam Abu Hanifah. Di antara lagi sama dia Sayyidina Uthman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara lagi apa dia? Sayyidina Tamim Ad-Dari. Di antara lagi apa dia? Mujahid, iaitu tabi'in. Depa ni 2 rakaat khatam, 2 rakaat khatam. Imam Nawawi cerita, ada satu orang ulama tu, dia nama dia apa, lupa dah nama, apa Zaki, lupa dah. Satu orang ulama ni dia khatam di antara Maghrib dan Isyak khatam. Di antara Maghrib dan Isyak khatam. Ada satu orang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni guru Ustaz cerita, Syekh Yusri Jabr Hasani Mesir. Dia kata satu hari tu dia pernah duduk dalam raudhah baca Quran di situ, dalam Masjid Nabawi. Dia mula Fatihah, dia tengok orang sebelah pun mula buka dengan Fatihah juga. Syekh Yusri dia baca dalam 2 jam begitu, 2 jam lebih kot, dia dah sempat baca lebih kurang sampai suratul Maidah. Cepat dah tu. Lebih kurang dalam 5 juzuk lebih. Sampai suratul Maidah habis suratul Nisa. Orang sebelah dia baca sama dengan dia. Dia kata saya tengok dia waktu tu dah sampai suratul Maryam dah. Juzuk 16. Maknanya berkat bahasa tu tak sama. Ada orang kita ni pun tak sama ni. Kalau Ustaz kata okey kita baca 1 juzuk, dia baca 1 juzuk. Berapa? 8 line Ustaz. Entah berapa? 2 juzuk, tak sama kita, betul tak? Orang syahadah orang tak syahadah pun tak sama. Orang hafal Quran tak hafal Quran pun tak sama. Hafal Quran masih, hafal Quran lupa pun tak sama. Hak ni wali dengan tak wali. Hak depa golongan tabi'in tu wali-wali Allah, kita tak wali. Depa Maghrib dan Isyak boleh khatam. Ada Imam Nawawi cerita, satu orang tu 4 kali sekali khatam. 4 kali satu hari. 4 kali khatam satu hari. Ni. Orang yang hidupnya sibuk dengan Quran sampai dia tak sempat berzikir, sampai tak sempat nak berdoa. Kata Nabi, jangan risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, sebaik-baik zikir adalah Quran. Dia dapat pahala zikir dah. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut apa? Dalam hadis qudsi, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam. Kelebihan dan perbezaan dan kemuliaan yang ada pada Quran berbanding dengan kalam-kalam yang lain, ucapan-ucapan yang lain tu beza seumpama tinggi kedudukan Allah dengan makhluknya. Tak ada beza. Tak ada tandingan. Tak ada tandingan. Quran paling zikir paling baik sekali.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang tu hidupnya sibuk dengan Quran sampai tak sempat nak berzikir, sampai tak sempat nak berdoa, jangan risau. Tak payah risau. Yang pertama, dia dapat pahala sebaik-baik zikir, iaitu Quran. Yang kedua, dia akan diberikan hak lebih baik daripada orang lain. Dia akan diberikan yang lebih baik daripada orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia baca Quran, dia baca kalam Allah. Kan? Orang tu nak dapat, nak achieve sesuatu impian dia, begitu begini kesusahan yang dia lalu. Orang hafal Quran, Allah jamin rezeki dia, Allah mudah segala urusan dia, Allah jamin kecukupan dia. Allahu Akbar. Cerita sikit lah. Ada satu hari tu, Allahumma salli, ada satu orang ni ya. Allahu Akbar. Dia nak nikah, tapi dia berkenal lah ramai orang. Dia ada banyak ciri yang dia nak kepada bakal isteri dia. Ada bakal isteri dia. Dia pun takdim kawan tu. Faham tak takdim? Takdim ni pinang lah. Kawan ni segak bagui, dia pinang kawan ni. Tak ada jodoh. Pinang pula kawan ni, tak ada pula jodoh. Pinang pula kawan ni, tak ada pula jodoh. Allahu Akbar. Rupanya orang ni dia ada 12 ciri bakal isteri yang dia nak. Dia ada 12 ciri. Dia tak pernah sebut orang. Dia abang, saya nak yang pertama hafal Quran, yang kedua saya tak suka lah tinggi-tinggi orang lampai. Ada orang suka tinggi kan. Macam tu dia duduk suka lagi. Apa dia beringat je lah. Lagi saya tu pakai balik buat mesyuarat pula. Hang suka tinggi ke kena? Hang suka hitam ke kelabu koko? Tu tak kena tu, cerita lain pula lagi. Okey. Dia tak suka tinggi. Dia tak suka kurui. Dia tak suka Allahumma salli ala Muhammad. Hak famous sangat ni, Instagram, TikToker sama dengan TikToker, dia tak mau. Banyaklah tu 12 ciri yang dia nak tu. Rupa-rupanya, tapi dia hafal Quran, dia sibuk hidup dia dengan Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ngulang Quran, jaga Quran, belajar bagi faham Quran, cuba amalkan Quran hidup dia. Allahumma salli ala Muhammad. Cari-cari orang tak jumpa. Sampai tahap Allah Ta'ala hantar orang tu kan, adalah cerita dia. Dia tengok, ni ada 12 ciri. Kalau dia tengok balik, kalau dia saja cari, kawan tu ada 2 je ciri hak dia suka. Lagi 10 tak ada. Hak kawan ni ada 5 je. Hak kawan ni ada 7. Setiap orang tak sama kan. Setiap orang tak sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya orang tu ada semua kat dia. Ada 12 ciri kawan ni komplit. Tu kata tu, orang yang sibuk dengan Quran, Tuhan bagi lebih daripada apa yang orang lain. Hak Tuhan bagi kat orang lain, Tuhan bagi lebih daripada tu lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kadang dia pun tak jangka sampai tarah ni Tuhan bagi kat dia. Kita duduk di sini, kita tak rasa lah. Sebab kita ni duduk macam duduk dalam syurga kan. Kita ada duit orang hantar, makanan orang buat. Nak buat apa kita? Tak ada kesusahan apa, melainkan kita nak kena mujahadah diri kita sendiri ya. Apa cabaran kita? Diri kita lah. Tidak. Cabaran kita adalah diri kita. Cabaran kita nafsu kita. Orang lain cabaran lagi banyak. Kita tak ada fikir nak kena jumpa dengan kawan-kawan sekerja yang nak jatuhkan kita untuk cari pangkat. Tak ada kita kat sini. Ada siapa nak dapat pangkat manager kat sini? Lepas tu ada kawan dia kata aku nak manager lah. Ada kat sini? Tak ada. Ada kat sini yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia punya cabaran hidup dia apa dia? Kos sara hidup tinggi dekat Malaysia. Dia nak kena bayar diorang sekolah anak dia 200.5. Hak nombor 2 400.5. Nak kena cari duit ni bala. Ada kat sini. Ustaz saya tak boleh tidur malam Ustaz, pasal apa? Duk fikir anak saya kat rumah tu. Yuran tak bayar lagi, pendaftaran tak bayar, ada kat belakang tu. Ada? Tak ada. Ada ke nak kena fikir bayar kereta? Kereta nak bayar rotek 4,000 bayar. Kalau kereta standard hak elok sikit 4,000, habis-habis pun 2,500. Aduh nak cari duit mana? Hampa hidup macam dalam syurga. Tak ada fikir apa.
Mana ada cabaran apa? Cabaran kita dari diri kita. Kita nak maki mayang, nafsu kata apa? Diri kita kata tak yalah awal lagi. Dan orang kata masuk kuliah kata, patut waktu ni kita menyembang kat luar pun sonok juga nak masuk kuliah. Malah alah diri kita tu. Diri kita tu je musuh kita. Tak ada cabaran lain. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita memang tak nampak. Bila kita mengaji, fatrah mengaji, kita tak nampak. Esok kita habis mengaji, kita mula berdikari, kita nampak Tuhan buka banyak jalan kebaikan, keberkatan kat kita. Allahu Akbar. Dulu Ustaz berfikir, dulu Ustaz mengaji kan Al-Quran dulu, Ustaz cemburu dengan Ustaz Syamil, tak ada. Dia tak tahu. Cemburu dengan dia. Pasal apa? Sebab kita hafal Quran, dia mengaji kitab. Dia ngaji sekolah Muassasah Darul Ulum, ngaji bahasa Arab lah, nahwu, sarf, apa macam-macam lah. Kan? Lepas tu dia masuk pula sekolah dekat Tok Keling sana, pengajian kitab juga. Ustaz kata apa? Adik aku lagi pandai daripada aku dulu lah. Dalam hati kata dia, malu lah rasa. Mereka balik rumah, mak duk tanya, Syekh Ustaz duk tanya, ni apa dia maksud dia, ni apa dia. Kita zero, tak erti. Memang Ustaz tak erti pak. Tak tahu. Balik sekolah kita, aku kena mengaji juga kan. Tak mengaji tak erti. Okey, habis kata tu. Kawan Ustaz kata aku, Ustaz dia kata apa? Ingatlah, kita hafal Quran, Allah akan bagi kat kita lebih daripada bagi kat orang lain. Saya kata iyalah insya-Allah. Masa tu tak nampak. Lepas tu masuklah satu sekolah Ustaz Darul Hadis tahun 2010 mengaji. Mula mengaji kitab. Kawan-kawan lain depa mengaji sekolah rendah. Depa memang keluaran pondok. Ada yang dah ada khatam banyak kitab, ada basic. Macam-macam lah. Kita kena duduk dengan depa, nak kena bersaing dengan depa. Kita tak reti lah. Kita ada Quran ni lah. Hal ni tak ada. Bersaing sampai Fatrah periksa. Siapa duduk depan? Ustaz ke depa? Ustaz depan. Kejut Ustaz. Bodoh aku dapat nombor 2. Sebab kawan Ustaz nombor 1 pun hafal Quran. Dia lagi masih Quran pada Ustaz. Dia tu kat orang panggil dia MP4. Dulu dah ni ada lagi MP4. Ada lagi ya? Dia tak ada kot. Orang tak layak lah MP4 tu ni. MP4, MP3, apa tu? Hak kita duk dengar tu. Handset apa? Apa orang tak tahu. Dengar radio je tu kan. Lepas tu siaran tu tak clear. Pulah info tu bubuh getah pula, parik pula. Apa tak tahu zaman tu. Allahu Akbar. Dia lagi dahsyat. Dia Quran lagi hebat pada Ustaz. Jadi Ustaz tak boleh potong dia sebab Quran dia lagi hebat. Quran dia lagi ingat. Dia khatam dalam sembahyang. Khatam setiap tahun beberapa kali khatam dalam sembahyang. Ustaz setahun kadang-kadang tak sempat khatam dalam sembahyang pun. Kadang-kadang khatam 3 tahun sekali dalam sembahyang. Bukan macam dia hebat. Jadi Ustaz tak boleh potong dia nombor 1. Sampai Ustaz mengaji 4 tahun tak ada siapa boleh potong. Tak ada siapa boleh potong Ustaz. Melainkan dia seorang kan. Tu Ustaz rasa orang hafal Quran tu hang bagi lebih. Orang tu mengaji 4 tahun dah tahu kitab. Kita baru nak mengaji. Kita boleh sama dengan depa. Lebih sikit pula pada depa. Tu Nabi kata Allah bagi lebih pada kita. Ustaz cerita kemarin, sepupu Ustaz hafal Quran, tak erti apa. Mana tahu ilmu-ilmu harus perdana ni semua. Setahun dia belajar SPM. Bersaing dengan 4 orang yang semua dalam kelas dia itu 30, 50, 60 orang yang mereka belajar dari tingkatan 1. Tapi dia potong dia lain. Hak si adik dapat 7A SPM, setahun dia mengaji. Orang ni 4 tahun. Hak si abang 4A, ambil sab, dua-dua jidat. Tu sepupu Ustaz. Hafal Quran dengan Aisyah, dua-dua ada syahadah. Tapi kalau hafal Quran lupa, tak ada jaminan apa lah. Hafal sebab manusia, kita cerita kemarin, orang hafal Quran, lepas tu tak mengulang, tak ada kesedaran nak mengulang, ni ahli dunia. Hang hafal sebab orang, hang hafal sebab sijil. Hang bukan hafal sebab nak jadi ahli Quran. Kalau orang yang hafal sebab nak jadi ahli Quran, dia tak akan tinggalkan Quran. Jaga lah. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang hidupnya sentiasa disebutkan dengan Al-Quran, maka dia tak sempat nak berzikir. Orang lain zikir banyak, qarikat puluh ribu, ratus ribu. Kita tak sempat sebab kita sibuk dengan Quran. Sibuk, kita dapat pahala lebih daripada mereka lagi.
Sebab ni sebaik-baik zikir, satu huruf 10 pahala. Kalau orang lain satu zikir 10 pahala. Subhanallah, panjang kan, 10 pahala. Kita sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala alkitab, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Kita baca kalimah tu ya, kita dapat satu huruf 10 pahala lebih pada apa? Dan dijamin oleh Nabi SAW, orang yang hidupnya disibukkan dengan Quran, Allah akan bagi dekat dia lebih daripada orang yang minta ni. Orang yang berdoa, orang yang berusaha ni, Tuhan akan bagi lebih lagi. Tu. Jadi jangan takut dah. Allahu Akbar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekadar itu saja dulu kuliah kita pada petang ini. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan kelemahan daripada saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada semua hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa faqina wa faqina wa qurbatin lana fi dinina maghfiratan wa dhikra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.